1 hour later. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab pembiasaan, yaitu bab 2 daripada tingkatan 5. Untuk yang pertama sekali, Cikgu akan mengajarkan dan memperkenalkan bagaimana untuk menyelesaikan dan juga memahami apa had dan hubungannya dengan pembiasaan. Okey. Secaraannya, apabila X menghampiri, katakan begitu, A dengan keadaan X tidak sama dengan E, had bagi fx ialah L dan ditulis sebagai had bila X menghampiri E untuk bagi satu persamaan bersama dengan L. Okey. Contoh, cikgu tunjukkan yang di sini. Had diberi sini had X menghampiri kosong untuk persamaan ini, di mana had X menghampiri kosong itu adalah untuk persamaan X kuasa 2 ditambah dengan 3X dibagi dengan X bersama dengan 3. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Kita boleh buat begini. Okey. Had X menghampiri kosong, iaitu di mana X kuasa 2 tambah 3X per X bersama dengan 3. Bagaimana kita membuktikan hal ini? Sebenarnya kita buat begini. First, kita buat pemfaktoran, itu kita keluarkan X. Nanti gue explain kenapa kita perlukan keluarkan X. X di sini tambah dengan 3 dibagikan dengan X sama dengan 3. Okey, kalau di sini dilihat X di bawah dan di atas, maka kita boleh cancel out ya. So, kita akan berhadapan dengan persamaan yang baru, ditulis sebagai had X menghampiri kosong apabila X tambah 3 bersama dengan 3. Adakah dia betul? Jadi di sini X ini, kita lihat X di sini, kita ganti dengan kosong. So, apa yang berlaku ialah sekiranya kita ganti kepada X sama je kosong, kosong tambah 3, ya betul lah, jawabannya adalah 3. So, ini adalah sesuatu yang betul lah. Okey, seterusnya. Cikgu di sini tunjukkan beberapa contoh, ada 3 contoh sebenarnya. Cikgu akan buat satu persatu dan akan terangkan apakah konsep yang digunakan untuk memastikan konsep had X menghampiri satu nombor itu boleh diselesaikan. Okey, untuk cikgu sebelum itu cikgu ingin terangkan bahawa untuk mencari nilai had bagi setiap fungsi tersebut, yang berikut dia akan menumpu ke arah mana. Ada beberapa yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama ialah sama sekali tidak boleh apapun nombor dibahagikan dengan kosong, sebab ia akan menghasilkan satu nombor, bukan nombor lah, dia satu iaitu konsep infinity. Di sini dia tidak akan tepat. Jadi setiap benda itu tidak boleh dibahagikan dengan kosong. Okey, ini cikgu akan explain nanti kenapa sekiranya ini adalah tabu, tidak boleh dibuat dalam matematik. Tidak boleh dibuat, dan oleh itu kita kena cari idea bagaimana untuk menyelesaikan agar yang di bawah ni tidak jadi kosong untuk yang inilah. Okey, satu lagi ialah penyelesaian untuk penentuan nilai had ini sebenarnya boleh dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita katakan sebagai pemfaktoran. Yang kedua, dia melibatkan cara direct substitution ataupun penukaran langsung. Nilai itu. Dan yang terakhir sekali iaitu mendarabkannya dengan apa yang kita panggil sebagai konjugat. Perlu difahami apa arti konjugat ini. Sebenarnya di dalam
tingkatan yang lebih sebelum ini memang akan diajar apa dia itu konjugat. Tapi untuk for the sake of supaya dia clarify the point, cikgu akan explain sekali lagi apa itu konjugat. Misal kata kita ada satu nilai A tambah B. Oleh itu, konjugatnya adalah, oke, ini kena darabkan. Konjugat untuk A tambah B adalah A tolak B. Oke, nampak di situ dia sama, cuma tanda yang pada tengah dia berlawanan. Oke, katakan pula A tolak B, maka konjugat untuk yang ini adalah A tambah B. So, dia begitulah konjugat dia. Jadi, kalau yang satu positif, dia sebut dia akan taruh negatif. Dan kalau negatif, dia akan jadi positif. Kenapa dia buat begitu? Karena konsep yang begini sebenarnya bila kita darab dengan konjugat dia akan jadi E kuasa 2 tolak B kuasa 2. Yang ini yang kita mau bentuk yang ini. Yang ini pun dia begitu juga. E kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sebab kalau kita buat yang secara penuh, katakanlah E kuasa 2 tolak B kali E, dia akan tambah untuk yang di atas lah, yang ini, A, B, oke, kemudian kita darab yang ini, dia akan dapat tolak A, B, dan ini dia akan menjadi, yang di sini pula, dia akan menjadi B kuasa 2. So, dia ini tambah dengan tolak, dia akan jadi hilang, so dia akan jadi beginilah. Itu dia punya logik kenapa kita harus mendarabkan sesuatu itu dengan konjugat. Oke, baiklah. Bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini? Katakan yang pertama yaitu E. Soalan dia ialah had di mana X menghampiri 4, di mana 3 tolak puncak kuasa X per dengan X tambah 2. Oke, untuk menyelesaikan soalan ini kita menggantikan X ini dengan 4 lah. So, di sini 3 tolak puncak kuasa 4 dibahagikan dengan 4 tambah 2 bersama dengan sini 3 tolak 2. Sini 4 tambah 2 dapat 6. So, di sini dapat 1 per 6. Oke, yang ini adalah yang pertama. Untuk soalan inilah 1 per 6 di sini. So, ini adalah cara untuk penukaran langsung. Oke. Untuk yang kedua, B. Untuk yang kedua, di mana had X menghampiri 1, X kuasa 2 tolak 1, dan X per dengan X tolak 1. Oke, apa berlaku sekiranya kita substitute X ini dengan 1 ialah kita akan dapat seperti ini. Oke, 1 tolak 1. Kita akan dapat dia sebagai 0 per 0. Ingat balik cikgu begitu tadi, keadaan ini adalah tidak boleh di dalam matematik. Karena dia akan menghasilkan infinity. Satu nomor yang tidak tertakrif. Oleh itu, bagaimana kita menyelesaikan soalan seperti ini ialah pertama sekali kita menggunakan kaedah kedua, yaitu dipanggil sebagai pemfaktoran. Kali ini kita buat begini, had X menghampiri 1. Ini X kita jadikan dia sebagai X tolak 1, X tambah 1. Oke, ini daripada konjugat tadi kita paham bahwa kita reverse, dia akan dapat begini. Oke, di sini masih lagi X tolak 1. Oke, seterusnya kalau kita lihat ini, kita boleh cancel out yang di atas dan di bawah. Dia akan menghasilkan had X menghampiri 1 untuk X tambah 1. Oleh itu, jika kita substitute X itu dengan 1, maka kita dapat sebagai 2. So, ini adalah jawaban. Okay. Untuk yang C. Untuk C, Untuk C,
Oke, untuk C ditulis sebagai had bila X menghampiri kosong untuk persamaan puncak kuasa X tambah 1 ditolak dengan 1 dibahagi dengan X. Oke, untuk yang ini kita tahu kalau kita buat direct substitution, penukaran langsung, dia akan menghasilkan di mana di bawahnya adalah kosong. Yang ini juga tidak boleh. Dan juga kita juga melihatkan kalau kita tidak boleh juga untuk memfaktorkan persamaan tersebut. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita hendaklah menerapkan dengan yang tadi kita belajar yaitu konjugat. Oke, jadi konjugat untuk persamaan ini adalah X tambah 1 tambah 1 di sini. Kemudian kita ulang balik. X tambah 1 tambah 1. Kenapa kita ulang sebenarnya? Yang ini sebenarnya ini per ini sebenarnya jawabannya adalah 1. So, dia tidak mengubah struktur matematik itu sendiri. Bermakna kalau kita darab dengan 1, dia still benda yang sama. Oke, setelah kita membuat pendaraban, berdasarkan daripada hukum konjugat yang tadi kita belajar yang ini, oke, kita akan dapati yang ini dia akan jadi begini. X tambah 1, oke, lepas itu tolak 1, oke, dia akan jadi begitu. Di sini pula dia akan jadi dia X, X, puncak kuasa X tambah 1, tambah 1. Wah, ini just direct saja lah. Oke. Kemudian setelah itu kita seterusnya yang ini kita selesaikan, dia akan dapat X per X. Di sini dia puncak kuasa X tambah 1 tambah 1. So, ini kita oleh karena di atas dan di bawah boleh cancel out, kita cancel out. So, dia akan jadi sebagai 1 per puncak kuasa X tambah 1 tambah 1. Oke, pada persamaan yang telah diubah nih, kita boleh substitute X itu dengan kosong. Oke, jadi untuk had X menghampiri kosong, untuk bagi persamaan 1 puncak kuasa X tambah 1 tambah 1. Oke, kita jadikan ini 1, ini jadi kosong tambah 1 puncak kuasa tambah 1. So, di sini kita akan dapat sebagai yang ini dia akan jadi puncak kuasa 1, so dia jadi 1. So, kita akan dapat 1 campur 1 yaitu 1 per 2. Sekian untuk yang DP contoh. Jadi untuk hari ini, latihan hari ini, kamu akan lihat pada muka surat 33, buku teks, latihan Kendiri 2.1, soalan nomor 2. Di sini tentukan had bagi setiap fungsi yang berikut. Masih ingat lagi? Untuk menyelesaikan semua nih, had ini, kamu perlulah menggunakan 3 jenis kaedah, yaitu 1 ialah direct substitution atau penggantian langsung. Kemudian yang kedua adalah pemfaktoran dan ketiga mendarabkan dengan konjugat. Oke. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih.